niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar maju bertambah iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Okey, macam mana duduk gini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan Talaqi online bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-83 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, seperti biasalah, yang pertamanya saya nak minta kepada semua yang sedang mengikuti kelas kita pada malam ini untuk sama-sama kita share. Mudah-mudahan orang lain juga dapat manfaat dengan apa yang kita share ni, insya-Allah. Jadi yang keduanya, sesiapa yang nak beri sumbangan ataupun nak taja program-program khususnya di Dom Belah Gading, bolehlah berhubung dengan nombor di bawah ataupun boleh terus ke nombor akaun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terus ke nombor akaun yang berada di bawah tu, insya-Allah. Jadi yang ketiganya, tengah kuliah nanti anak tu balik. Okey, jadi yang ketiganya, insya-Allah pada 3 dan 4 hari bulan 3 kita akan mengadakan karnival jom ke masjid peringkat Dom Belah Gading di Masjid Bukit Tiki, insya-Allah. Jadi untuk makluman dan sebagainya kita akan buat keluarlah dalam masa terdekat, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan kepada Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mang, saudara moderator kita pada malam yang mulia ini. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur Aimi Doa Dom Belah Gading, Al-Fadil Ustaz Wan Yusriza kerana bersama dengan kita pada malam ini secara nyata. Pentalaki kitab yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin pada malam yang mulia ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita pembukaan terhadap ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Baik, kita dah ingat dah mana bertimu ni. Waman adakal imam mufiruku Bak semayang 2 gerhana. Baik. Kita وتركه الصلاة الشمسية. ومن أدرك الإمامة في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثاني أو قيام ثاني فلا في الأظهر. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang mana kita sebut bahawasanya sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari dilakukan secara berjamaah itu pada asalnya. Dan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari dia sedikit berbeza dengan sembahyang yang lain. Perbezaannya adalah sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari, setelah daripada kita rakaat, kita bangun kepada qiyam yang kedua, rakaat yang pertama. Maksudnya satu rakaat ada 2 qiyam dan 2 rakaat. Jadi lepas daripada kita rakaat, kita bangun iktidal, saat itu kita tidak turun kepada sujud, bahkan kita baca Fatihah pula sekali, kita pun baca surah pula. Lepas tu lepas daripada tu kita pun barulah rakaat balik iktidal, barulah turun kepada sujud. Maksudnya satu rakaat 2
2 kali qiyam, 2 kali rakaat. Jadi 2 rakaat adalah 4 kali qiyam, 4 kali rakaat, 4 kali sujud tu macam biasalah. Begitu sembahyang sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik. Jadi apabila sembahyang ini dilakukan secara berjamaah, maka pastinya di sana ada imam dan di sana ada makmum. Dalam ketika ada makmum, ada kala makmum saat itu sempat daripada awal bersama dengan imam, dan ada kala makmum saat itu sempat lewat bersama dengan imam. Okey, andai kata makmum tu tidak sempat daripada awal, okey, dia sempat lewat. Okey, bilakah dikatakan makmum saat itu mendapat rakaat bersama dengan imam? Adakah dikirakan mendapat rakaat bersama dengan imam ketika makmum saat itu sempat rakaat yang pertama, ataupun ketika makmum sempat rakaat yang kedua pun masih lagi dikirakan sempat rakaat bersama dengan imam? Ini yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Katanya waman adrakal imama fi ruku'in awwal, sesiapa yang sempat, man ni maksudnya makmum lah, makmum yang sempat dengan imam di dalam rakaat yang pertama. Ketika tu adrakal rakaat, dia sempatlah rakaat itu. Au fi thanin, ataupun dia sempat di dalam rakaat yang kedua. Fi thanin ay fi ruku'in thanin, dalam rakaat yang kedua. Au qiyamin thanin, ataupun dalam qiyam yang kedua. Kan kita satu rakaat ada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, ada qiyam yang pertama, qiyam yang kedua. Maka fala fil azhar ay fala yudrikur raka'ata fil azhar, maka makmum tersebut tidak mendapat rakaat mengikut kaul al-azhar. Jadi pendek kata, makmum yang ingin mendapat rakaat bersama dengan imam adalah mesti dia sempat dengan imam sekurang-kurangnya pada rakaat yang pertama. Sekurang-kurangnya pada rakaat yang pertama. Kalau dia sempat selepas daripada rakaat yang pertama, iaitu ketika qiyam yang kedua ataupun dalam rakaat yang kedua, maka dia tidak sempat rakaat tersebut. Itu maksudnya. Katanya wa tafutu salatu kusufi syamsi bilinjila. Dia sembahyang gerhana ni adalah sembahyang yang bersebab. Sebab benda sunat kita sembahyang kerana berlakunya gerhana. Bilakah masuk permulaan sembahyang gerhana? Masuk permulaan sembahyang gerhana apabila berlakunya gerhana. Okey, bilakah penghujung sembahyang gerhana? Katanya wa tafutu salatu kusufi syamsi bilinjilat. Dan lupa sembahyang gerhana matahari dengan injilah, dengan terang dah. Kan asal gerhana kan dia jadi gelap matahari sekejap kan. Jadi kehek balik dah, orang tua kata kehek belaka dah, kehek semula dah. Jadi terang balik dah matahari, maka habis dah sembahyang gerhana matahari. Dia sembahyang gerhana, dia tidak boleh kita nak qada, dia tidak sama dengan sembahyang yang seperti sembahyang sunat rawatib, tidak sama. Katanya wa bi ghurubiha kasifatan. Okey, yang pertama luput sembahyang gerhana matahari dengan injilat dan dengan lenyapnya matahari. Kasifatan dalam hal keadaan matahari saat itu masih lagi gerhana. Jadi dua. Yang pertama dengan habis dah gerhana, tu cakap kita. Yang keduanya masih lagi gerhana tapi terbenam matahari. Jadi mungkin terbenam ni kat kita tak nampak gerhana tapi kat orang lain nampak gerhana. Gitu. Tempat kita tak nampak dah gerhana tapi kat tempat orang lain masih lagi gerhana. Maka dah sunat dah kita sembahyang. Jadi kita garik tempat lain gerhana. Tempat lain sembahyang, sunat sembahyang. Kita tak sunat dah. Sebab ketika tu matahari lenyap daripada tempat kita. Baik, sama juga wal qamari bil injila wa tulu'is syams. Dan lupa sembahyang gerhana bulan. Wal qamar aqaf pada asy-syams. Takdir kalam wa tafutu salatu kusufil qamar. Dia pada asalnya al-qamar digunakan perkataan khusuf. Tapi perkataan kusuf kalau sebut dia boleh digunakan untuk matahari dan untuk bulan. Maksudnya wa tafutu salatu khusufil qamar, dan lupa sembahyang gerhana bulan bilinjilah dengan terang. Jadi kalau kita nampak jelas balik dah bulan, tadi nampak dah terang mana bulan masa gerhana, jelas dah habis dah gerhana, tu pula sembahyang gerhana bulan. Lepas tu wa tulu'is syams,
dan terbit matahari. Selama mana tidak terbit matahari, selama itu tidak habis waktu sembahyang gerhana bulan. Lal fajri fil jadid, tapi tidak fajar mengikut kaul jadid. Selama matahari tak terbit, walaupun keluar fajar dah, masih lagi belum habis sembahyang waktu sembahyang gerhana bulan. Wala bi ghurubihi khasifa, dan tidak juga dia kata wala bi ghurubihi, katanya wala tafutu salatuhu aidan bi ghurubihi khasifa. Dia tidak luput sembahyang gerhana bulan, tidak luput sembahyang gerhana bulan dengan lenyap bulan dalam keadaan bulan saat itu masih lagi gerhana. Kerana benda? Kerana masih lagi ada waktu dia, iaitu malam. Dikira masih lagi ada waktu dia, iaitu malam. Walaupun bulan hilang dah, tetapi masa hilang bulan saat itu masih lagi berlaku gerhana, masih lagi tidak luput waktu sembahyang gerhana bulan. Okay, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya katanya walau ijtama'a kusufun wa jumu'atun aw fardun akharu qaddima al-fardu in khifa fawtuhu wa illa fal adhharu taqdimul kusuf thumma yakhutubu lil jum'ati muta'arridan lil kusufi thumma yusalli al jum'ah. Masalah ni adalah masalah yang berlaku gerhana pada hari Jumaat. Yang mana berlaku gerhana pada hari Jumaat ketika mana orang saat ni itu tak semayang lagi Jumaat. Okay, itu maksud dia. Sekiranya berhimpun gerhana matahari dan Jumaat. Au fardun akhar, ataupun fardu yang lain. Kita kata fardu yang lain semayang zuhur sebagai contoh. Maka mana yang perlu kita utamakan? Sembahyang gerhana ke ataupun sembahyang Jumaat? Sembahyang gerhana ke ataupun sembahyang fardu zuhur dulu? Katanya quddimal fardu in khifa fawtu. Didahulukan sembahyang fardu jika bimbang luput fardu itu. Jadi kalau kita sembahyang gerhana matahari dulu, maka menyebabkan terluput sembahyang zuhur. Baik, kalau kita sembahyang gerhana matahari dulu maka terluput sembahyang Jumaat. Sebagai contohlah, maka ketika itu kita kena dahulukan sembahyang fardu. Kerana sembahyang gerhana hukum dia sunat, manakala sembahyang fardu hukum dia fardu. Kita takdimkan fardu berbanding dengan sunat. Baik. Katanya summa wa illa, dan jika tidak maksudnya jika tidak, wa illa ni asalnya wa illam, kan tadi khifa, kita ambil fa'il mudhari' daripada khafa yakhafu kan, khafa yakhafu. Wa illam yukhaf fautuhu, jika tidak dibimbangi luputnya. Kalau tidak dibimbangi luputnya. Sebab tadi khifa ni dipanggil fa'il madhi bina majhul. Khafa yakhafu. Jadi dibaca dengan khifa. Jadi kita ambil fa'il mudhari' dia khafa yakhafu, jadi yukhafu. Jadi wa illam yukhaf, buanglah alif dia sebab kita matikan fa. Wa illam yukhaf, sekiranya tidak dibimbangi akan luputnya fardu, fal adharu taqdimul kusuf. Mengikut kaul al-adhar, kita dahulukan sembahyang gerhana. Okay, kita mulakan sembahyang gerhana. Sebab sembahyang gerhana benda tu jarang berlaku. Okay, kita mulakan dia. Lepas daripada sembahyang gerhana, panjang sembahyang gerhana, 2 jam sembahyang gerhana. Masuk benda pukul 1, start sembahyang gerhana sampai pukul 2, pukul 3 habis. Lepas daripada tu, thumma yakhutubu lil jum'ah. Okay, tak perlu dah khutbah untuk sembahyang gerhana. Cukup satu khutbah sembahyang Jumaat saat itu. Yang mana dalam khutbah sembahyang Jumaat muta'arridan lil kusuf. Dia cerita tentang gerhana. Cerita tentang gerhana. Maksudnya dalam khutbah Jumaat saat itu dia sentuh juga berkait dengan gerhana. Lepas tu thumma yusalli Jumaat, kemudian sembahyang Jumaat. Cuma kalau berlaku gini kita dah sembahyang lah gerhana panjang, di tempat kita jarang sembahyang gerhana panjang. Di tempat kita memang cukup jarang lah sembahyang gerhana panjang. Memang tempur hari Jumaat hari. Buat panjang sekali, pakai dah mari dah. Jadi kita buat ringkas je lah. Okay, sempat lah kalau kita buat ringkas. Katanya walau ijtama'a idun aw kusufun wa janazatun quddimatil janazah.
sekiranya berhimpun sembahyang hari raya au kusuf ataupun sembahyang gerhana. Ni dalam bab perbincangan sembahyang gerhana. Tetapi dia mari juga perbincangan berkenaan dengan hari raya kerana dia hukum dia sama. Sekiranya berhimpun sembahyang hari raya ataupun sembahyang gerhana wa janazah dan sembahyang jenazah. Maksudnya sembahyang hari raya dengan jenazah. Kita ada orang mati. Kita nak sembahyang hari raya. Tapi dalam masa yang sama orang minta sembahyang jenazah. Okey, mana yang perlu kita dahulukan? Satu. Ataupun kita ada sembahyang gerhana. Lepas tu ada sembahyang jenazah. Mana yang perlu didahulukan? Jawapannya adalah quddimatil janazah. Didahulukan sembahyang jenazah. Okey, sebab dia didahulukan sembahyang jenazah. Yang pertama melihat kepada sembahyang hari raya dengan sembahyang gerhana adalah sunat. Manakala sembahyang jenazah adalah wajib. Yang pertama. Yang keduanya adalah dituntut kepada kita bersegera dalam menguruskan jenazah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jenazah. Hendaklah kamu bersegera dalam menguruskan jenazah. Maka sebab itulah didahulukan sembahyang jenazah. Nah, cuma kalau kita nak buat sembahyang raya dulu baru jenazah, sembahyang gerhana dulu baru jenazah, tu tak ada masalah. Dia didahulukan ni hukum dia adalah sunat. Sunat. Bukanlah wajib, melainkan kalau kita melambatkan menyebabkan akan berlaku perubahan pada jenazah bau, maka tidak bolehlah ketika tu. Baik. Kita masuk dalam perbahasan baru iaitu bab salatil istisqa. Bab pada menyatakan sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa maksudnya minta hujan. Dia istisqa sin dan ta, pada istisqa dipanggil sin dan ta dia talab. Makna tuntut. Istisqa ay talabis suqya. Tuntut hujan. Di dalam bahasa Arab, penggunaan sin dan ta kadang-kadang ataupun banyak juga digunakan kepada makna talab. Contoh kita guna perkataan istighfar. Apa makna istighfar? Talabul maghfirah min Allah. Tuntut keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua sin dan ta dia talab. Itu penggunaan sin dan ta untuk dia. Waktu kita perlu kena bincang dalam ilmu saraf. Ilmu saraf ya ada ceritalah penggunaan penambahan huruf bagi kalimah-kalimah tertentu, apakah maksud dia, apakah makna dia. Baik. Katanya hiya sunnah. Dia nak cerita hukum dulu. Iaitu sembahyang istisqa adalah sunnah. Hukum dia adalah sunnah. Maksudnya kalau buat dapat pahala, kalau tidak buat tidaklah berdosa. Sebab benda tidak wajib kerana melihat kepada hadis. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Ketika seorang A'rabi datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang Islam, maka Rasulullah sebut kepada dia sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Maka ketika dia tanya pula kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, adakah ada lagi kewajipan ke atasku selain daripada perkara tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah, melainkan melakukan perkara sunat. Baik. Cuma sembahyang istisqa ni adalah sunnah indal hajah, ketika ada hajat. Hajat keperluan untuk air. Keperluan nak air. Jadi kalau hujan dah kita leni ni, dah sunat lah, tidak disyariat kita sembahyang istisqa. Kita bulan 2 ni masih lagi hujan tempat kita leni. Dah sunat lah kita sembahyang sunat istisqa. Baik, tidak dituntut, tidak disyariatkan. Katanya wa tu'adu thaniyan wa thalithan illam yusqaw, dan diulangkan sembahyang istisqa thaniyan, kali yang kedua, thalith wa thalithan, dan kali yang ketiga sekiranya belum lagi diberi hujan. Selama mana tidak diberi hujan, selama itulah sunat kita ulangkan. Tapi Allah Rabbi alhamdulillah, kalau lepas-lepas dah, kalau pakat sembahyang ramai-ramai turun hujan selalu. Kalau lepas-lepas dah pakat sembahyang ramai-ramai turun hujan selalu. Ana suka nak cerita tentang sembahyang istisqa yang pernah kita buat di negara Syam. Masa tahun yang Ana duduk tu, panah memang panah sungguh. Siapa ke orang-orang kata, orang-orang Arab Syam, Syria kata, dah pernah panah lagu ni dalam beberapa tahun. Berapa puluh tahun dah panah lagu ni. Panah sungguh tahun tu. Lepas tu ada pula orang-orang tertentu kata memang dah hujan dah tahun ni, kemarau kuat. Kemarau kuat. Lepas tu memang lama dah hujan.
Tiba-tiba Wizaratul Awqaf mengeluarkan arahan untuk sembahyang istisqa setelah daripada sembahyang Jumaat. Setiap sembahyang Jumaat pakai sembahyang istisqa lagi. Ketika tu Masjid Jami' Umawi, khatib dia adalah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebelum daripada sembahyang dia kata kat lagi kalau turun hujan dia bagi ingat. Mu jangan kata sebab orang ni sembahyang, sebab orang ni sembahyang. Sebab kita pakai sembahyang belaka. Dia untuk mengelak daripada ta'assub pengikut kepada orang-orang tertentu. Lepas sembahyang istisqa, lepas kita sembahyang Jumaat, sembahyang istisqa, ada sembahyang masjid belakang rumah dia. Petang tu gitik dah tu. Gitik tak. Gitik dah duduk. Kok yang ahli kaji cuaca kata tidak hujan. Tak hujan. Tahun ni tak hujan, kemarau kuat. Dan kemarau ni berpanjangan. Siapakah ada seorang ulama guru anda juga nama Syekh Adnan Darwish. Anda cerita Syekh Adnan Darwish. Syekh Adnan Darwish ni orang yang masyhur juga di Syria. Dia masyhur, dia masa tu dia jadi mudi kepada beberapa ma'had. Rasa 6 ma'had dia jadi mudi. Dan dia masyhur lah di Syria. Syekh Adnan Darwish sekarang ni duduk di Turki, duduk di mana tak tahu. Dia pakai usul fiqh. Orang yang belajar di Syria bisa kenal lah Syekh Adnan Darwish. Hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dia nak marah sangat, Syekh Adnan Darwish nak marah sangat orang duk cakap gitu. Dia mari kelah anak, dia mari kelah. Ni, tapi ni cerita pelik ni. Cerita pelik. Tapi tak payah cerita pelik. Tak payah. Tapi nak cerita biar tak apa, kita boleh cerita je sebab ni tidak menyalahi hadis. Mari dah kelah, dia kata, demi Allah, mau kata tengok hujan tu. Dia bersumpah. Kita kejut dia bersumpah, demi Allah. Lepas tu dia kata, aku atas mimbar, dia jadi khatib di Jami' Bilal bin Rabah. Aku khutbah di atas mimbar, aku kabar kata, mu tak percaya kata turun hujan. Mu tak percaya orang kata nak turun hujan, kata turun hujan. Dia sumpah demi Allah. Lepas daripada tu, dia pun kabar, mudah aku, malu aku. Sebab aku dah sumpah dah turun hujan. Dia kata malu aku kalau orang tahu. Lepas tu kita pun kata ke dia, dah kalau dalam kelah kita lah, dalam kelah hamba ni, kata dah kalau bisa nak turun hujan nak belanja benda kita. Boleh ambil 2 ekor. Dia kata kita sanggup boleh ambil 2 ekor. Baik. Tapi belang yang cakap kita kata, mu tengok demi Allah kata turun hujan. Allah. Perkataan lagu tu kita geru dengar. Tapi rupanya kita jumpa dalam hadis. Di sana ada dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada golongan orang yang tidak dipandang. Madfu'il abwab, ditolak pintu rumah. Maksudnya orang tak pandang dia, kalau nak bagi rumah orang tutup pintu. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Dan lepas daripada hari Jumaat turun witik hujan, hari Sabtu selebat-lebatnya. Sampai ke penduduk Dimashq kata tidak pernah selebat ni salji turun selama 20 tahun. Selebat-lebatnya. Sampai ke hari itu, tengah-tengah kita belajar, Wizaratul Awqaf keluar kenyataan Super School of Duty. Oh, tak kebir kita. Boleh balik lalu. Kita balik awal. Nak cerita benda berkatnya sembahyang minta hujan. Dan bukan di sana saja, di Kelantan penuh minta hujan masa zaman Al-Fadil, Al-Marhum, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mah rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk hujan. Baik. Ni benda yang cukup hebat dah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Ini bukan cerita dongeng. Bukan cerita dongeng. Ini cerita yang sungguh ni. Baik. Jadi isu dah. Sebab benda yang kita cerita ni bukan menyalahi hadis. Ini disebut dalam hadis. Baik. Dan hak yang anda cerita ni boleh tanyalah pelajar-pelajar hak yang benda yang sekitar tahun 2000 berapa 2010, sekitar tahun 2010 lebih kurang. Anda ingat lebih tepat kan 2010. Baik. Katanya wa tu'adu thaniyan wa thalithan illam yusqaw, dan diulangi sembahyang tersebut kali yang kedua, kali yang ketiga sekiranya tidak diberi hujan kepada mereka. Tapi biasanya kalau orang pakak buat belaka dan buat, di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, mungkin kita tidak kenal mereka, mungkin di sana ada golongan mastur. Kadang-kadang kita yang dikenali sebagai orang pandai ni, kadang-kadang mungkin tidak mustajab doa, tapi ada orang yang tidak dikenali mustajab doa. Jadi apabila pakak sembahyang belaka, maka Allah Subhanahu Wa Taala turun hujan. Tapi alhamdulillah di tempat kita turun semua hujan.
Fa in ta'ahhabu lis-salati fasuqu qablaha ijtama'u lisyukri wad-du'a'i wa yusalluna 'ala as-sahih. Baik. Katanya sekiranya telah bersiap mereka itu untuk sembahyang. Okey, keluar dah kan. Nah, sebab dia sebenarnya istisqa bukan mesti minta hujan melalui sembahyang. Dia ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah minta hujan. Antaranya adalah doa, berdoa. Berdoa nak kira lah mana-mana nak kira. Yang keduanya adalah berdoa ketika sedang berkhutbah. Waktu disebut dalam hadis, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba datang orang Arab Badawi, dia khabar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, halakal man wa ja'al iyal fad'u Allah lana. Wahai Rasulullah, Habis dah binasa harta benda, keluarga lapar, maka doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami. Teguh Rasulullah berdoa, angkat tangan. Rasulullah angkat tangan tengah berkhutbah. Mas kata sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ketika tu sebelum tu tak ada sedikit pun awang di langit. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kelak lalu turun hujan selebat-lebatnya. Seminggu turun hujan. Minggu depan mari pun dok orang tu. Dengar Rasulullah. Minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa pula supaya Allah Subhanahu Wa Taala berhentikan hujan. Allah Rabbi, sekejap aje. Baik, fa in ta'ahabu lis-salati fasuqu qablaha. Sekiranya mereka itu telah bersiap untuk sembahyang, tiba-tiba diberi hujan kepada mereka itu sebelum daripada sembahyang, ketika itu adakah tetap sunat di sembahyang? Katanya ijtama'u lisyukri wa du'a. Tetap berkumpul mereka itu. Tetapi kalau musim kita ni kena jaga SOP. Lisyukri ijtama'u, tetap berkumpul tapi untuk bersyukur kepada Allah dan berdoa. Bersyukur serta berdoa. Berkumpul untuk bersyukur. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah dan berdoa. Dia syukur ni mana benda syukur? Syukur ni adalah kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ila ma khuliqa li ajlih, kepada apa yang diciptakan nikmat untuknya. Maksudnya kita buat kebaikan, kita buat makan, kita tolong orang susah. Jadi kita guna nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kepada melakukan kebaikan, maka itu dinamakan bersyukur. Lepas tu kita berdoa. Lepas tu adakah sembahyang? Katanya wa yusalluna 'ala as-sahih, dan sembahyang mereka itu dia mengikut pandangan yang sahih. Dan sembahyang dia hujang dah. Sembahyang kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Mughnil Muhtaj disebut wa yusalluna salat al-istisqa al-ma'rufah, tapi atas alasan syukran. Sembahyang seperti sembahyang istisqa, tapi sembahyang saat itu kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab benda tu kita telah bersiap dah untuk sembahyang. Kita telah bersiap untuk sembahyang. Tapi kalau dok bersiap lagi untuk sembahyang, maka tak ada dah lah sembahyang istisqa. Baik. Dan yang paling comel sekali, okey, yang paling comel, wa ya'muruhumul imamu bi siyami 3 ayyamin awwalah. Dan imam memerintah kepada rakyat, tu ya'muruhum. Imam ni pemerintah lah, pemimpin lah, sultan. Sebab agama di bawah sultan. Okey, sultan kena memerintah rakyat supaya puasa sebanyak 3 hari. Pada asal puasa ni sunat, tapi apabila diperintah oleh imam, oleh sultan, oleh gaji, oleh pemimpin, maka wajib kepada rakyat kena puasa. Soal pemimpin tak puasa tu masalah lain. Apabila dia suruh kita puasa, maka wajib kena puasa. Bagi orang mampu lah. Baik. Awalan, mula-mula. Okey, mula-mula kita puasa. Mana wa ya'muruhumul imamu bi siyami 3 ayyamin awwala. Lepas tu wat taubati. Kena suruh puasa dulu. Lepas tu suruh taubat. Baik. Sebab dia suruh puasa, kerana doa orang puasa tidak ditolak. Ini disebut dia dalam hadis, salathatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftir. Baik. 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka itu. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Okey, lepas tu yang keduanya suruh bertaubat. Kerana Allah Ta'ala tahan hujan ni adalah kerana kesalahan kita. Maka kita perbaiki balik kesalahan kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala katakan faqul tustaghfiru rabbakum. Tengok mula dengan istighfar. Kata, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu kerana dia adalah Tuhan yang maha memberi keampunan. Lepas tu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jawab bagi amar. Istaghfiru yursil.
maka Allah Ta'ala akan utus, Allah Ta'ala akan turun hujan kepada kamu. Baik. Wattaqarrubi ila Allah Ta'ala biwujuhil birri, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan semua jalan kebaikan. Jadi apa juga kebaikan kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal khuruji minal madhalim, dan keluar daripada kezaliman. Ambil barang orang mata semula, makan harta anak yatim dibayar balik. Baik. Buat zalim kepada orang, minta maaf. Harta saka bahan seorang, kena balik. Okey, ni keluar daripada madhalim, kerana benda ni menyebabkan tak turun hujan adalah kerana kezaliman yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hak yang tak bayar zakat dia kena bayar zakat. Hak yang baloh kena baik semula. Lepas tu wa yakhrujuna ila as-sahra fi ar-rabi'i siyaman fi thiyabi bidlah. Dan mereka itu keluar ke padang pada hari yang keempat dalam keadaan mereka itu berpuasa. Jadi 3 hari dah puasa, hari keempat puasa juga. Di dalam pakaian biasa. Jangan pakaian lawa-lawa. Sebab kita nak zahirkan keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena tunjuk dengan keadaan kita, keadaan yang cukup berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan tak ada pakaian yang comel. Ada pakaian comel rumah, jangan pakai. Pakai pakaian biasa je. Lepas tu wa takhasyu'in, keluar dalam keadaan khusyuk. Khusyuk maksudnya hati kita teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan pun nunduk. Orang yang betul-betul berhajat kepada Allah. Lepas tu wa yukhrijuna as-sibyana wasyuyukh, dan mengeluarkan mereka itu akan kanak-kanak. Budak-budak pakat waktu sebab budak-budak tidak ada dosa. Jadi kalau Allah Ta'ala halang hujan dengan sebab dosa orang kita, maka kita minta Allah Ta'ala turun hujan untuk budak-budak. Kita pun tumpang sama. Baik, wasyuyukh, dan orang-orang tua. Orang tua ni dah nak mati, dia tidak sama dengan orang muda. Orang tua tak ada tenaga dah, nafsu dah kuat dah, penyakit banyak, dia ingat mati berbanding dengan hal-hal yang lara. Orang tua. Baik. Dan mereka orang tua, sebahagian orang tua di tempat kita. Orang yang tak ingat mati. Surah bandar, dok hari bayang, tak tahu mana lagi. Baik, tapi yang kebiasaan orang tua ingat matilah. Maka orang yang tua-tua, yang lebih terdahulu Islam, banyak melakukan kebaikan berbanding dengan kita, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak buat dah maksiat sebagaimana kita orang muda ni, maka kita buat keluar dia. Jadi kalau Allah Ta'ala sekat hujan kerana kejahatan yang dilakukan oleh kita, kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ada orang yang tidak berdosa ni. Wa kadzal bahaima fil asah wal bahaima kadza fil asah, yang sama juga mengeluarkan binatang-binatang. Baik. Dan ada sebahagian daripada ulama, dia kata ni, ada sebahagian daripada ulama menyebut yang sebenarnya ketika kita buat keluar binatang saat itu, kalau binatang ada anak, buat keluar anak, lepas tu pisahkan anak dengan mak. Anak tak dulu, mak tak sini. Supaya mak bunyi. Supaya mak bunyi. Yang riuh dengan bunyi saat itu kerana nak minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagaimana kita memerlukan kepada air, begitu juga binatang. Dan sebagaimana doa kita mustajab, begitu doa binatang mustajab. Dan di sana ada hadis kan, ada seekor semut yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi tu balik, kamu nak apalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri hujan kerana doa orang yang lain. Baik, jadi buat begitu. Itu disebut dalam yang seekor semut tu memang disebut dalam hadis. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya wala yumna'u ahlu dhimmatil hudur, dan tidak dihalang ahli zimmah. Ahli zimmah ni maksudnya orang kafir yang bukan kafir harbi, yang berada di bawah pemerintah Islam. Tidak dihalang ahlu zimmah hadir. Jadi ahlu zimmah kalau nak mari sekali pada berkumpul untuk kita minta hujan ni, tidak dihalang. Biar dia ngalang, biar dia keluar. Cuma kita kena ingat apa yang perlu kita kena buat, wala yaqtariquna bina, dan tidak bercampur mereka itu dengan kita. Maksudnya biar kita tak suka, kita tak penjuru, jangan campur dengan kita. Sebab dia, sebab ketika kita minta hujan, kita nak minta rahmat Allah. Jadi apabila datang orang kafir, maka rahmat tidak turun kepada orang kafir, orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dihalang kerana melihat pada sudut mana? Kerana melihat sudut sama-sama memerlukan hujan. Tetapi melihat kepada sudut
tempat kita adalah tempat untuk kita meminta rahmat daripada Allah, maka kita letak suku. Kita letak asing. Tapi bukanlah maksud kita pinggirkan dia. Tidak bercampur dengan kita sahaja. Okey, seterusnya katanya wahya raka'atani kal'id. Sembahyang minta hujan 2 rakaat seperti hari raya. Seperti sembahyang hari raya. Kal'id ay ka salatil 'id. Lagu mana kita sembahyang raya? Takbir yang rakaat yang pertama kita takbir selepas daripada takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Rakaat yang kedua lepas daripada takbir qiyam sebanyak 5 kali kita takbir. Begitu juga sembahyang istisqa sunat kita takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Yang setiap kali kita takbir sunat kita angkat tangan. Baik. Dan kita berhenti di antara 2 takbir saat itu sekadar satu ayat yang sederhana. Baik. Lakin qil, tetapi dikatakan. Maksudnya di sana ada pandangan ulama. Ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bezanya yaqra'u fi tsaniyah, bacalah ia pada rakaat yang kedua inna arsalna nuhan. Tapi tidak berlaku kesepakatan. Tapi qila, kata qil, baca inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir. Surah An-Nuh dipanggil surah dia. Surah An-Nuh. Surah An-Nuh dah kan. Inna arsalna nuhan kan. Dah lupa dah, betul dah surah Nuh kan. Baik, sebab dia sunat baca surah tu kerana dalam surah tu dia ada ayat faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara atuyursilis samaa 'alaikum midrara. Surah Hud. Surah Nuh. Nuh. Kena cek tak ingat. Sebab aku ada kau. Surah Nuh betul. No. Nuh. Dengan no. Bukan surah Nun, surah Nuh sebut. Surah Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Baik, katanya wala takhtassu bi waqtil 'idi fil asah, dan tidak tertentulah ia sembahyang istisqa pada waktu sembahyang hari raya mengikut kaul yang asah. Di waktu sembahyang hari raya apabila terbit matahari sehingga gelincir matahari. Okey, itu waktu sembahyang hari raya. Adakah mesti sembahyang waktu tu? Tak boleh sembahyang pas Zuhur? Tak. Tidak semesti sembahyang waktu tu. Nak sembahyang pas Zuhur pun apa, nak sembahyang pagi pun apa, nak sembahyang masa mana pun tidak menjadi masalah. Boleh belaka. Baik. Puasa tadi kan wajib. Kalau tinggal kena qada. Puasa tadi wajib, kalau tinggal kena qada ke tak? Wallahu a'lam, kena cek balik. Kena tengok balik. Orang tak terfikir selama baca bab ni, tidak pernah terfikir kalau sekiranya tak puasa wajib kena qada ke tak. Baik, wallahu a'lam, nanti kita kena cek balik. Jazakumullahu khairan. Nanti kita kena cek balik ya. Baik. Katanya mana lagi? Wala takhtassu bi waqtil 'id fil asah. Patu wa yakhutubu kal 'id, dan dia berkhutbah seperti khutbah hari raya. Kan khutbah hari raya kan seperti khutbah Jumaat kan. Cuma pada permulaan khutbah yang pertama sunat bertakbir sebanyak 9 kali, pada khutbah yang kedua sunat bertakbir sebanyak 7 kali. Cuma lakin yastaghfirullah ta'ala badala takbir. Tetapi dia beristighfar kepada Allah sebagai ganti takbir. Kalau sembahyang raya, khutbah raya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas daripada kita, lepas tu barulah kita alhamdulillah semua alhamdulillah. Manakala khutbah istisqa kita mula dengan istighfar. Astaghfirullahalazim atau astaghfirullah. Okeylah. Lagu mana istighfar pun astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik. 9 kali. Sama 9 kali untuk rakaat yang pertama dan rakaat yang khutbah yang pertama 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Baik. Hak yang paling comelnya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyul qayyum dibaca 2 wa atubu ilaih. Pada khutbah yang pertama 9, pada khutbah yang kedua 7. Disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj begitu. Fayaqul astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh baca al hayyul qayyum, boleh baca belakang orang belajar nahwu faham tu.
وأتوب إليه في الأولى أي في الخطبة الأولى 9 وفي الثانية أي وفي الخطبة الثانية 7. Baik, sebab dia lianna dzalika al-yaqu bil hal. Kerana perbuatan tersebut lebih layak dengan keadaan itu. Baik. Lianna Allah Taala wa'adana bi irsalil matari 'indahu. Kerana Allah Taala telah berjanji untuk mengurniakan hujan ketika kita beristighfar. Itu dalam Al-Quran tu. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yad'u fil khutbatil ula. Dan berdoa dalam khutbah yang pertama. Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an ghadaqan mujallalan sahhan tabaqan da'imah. Allahumma asqina al-ghaitha Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Jadi dibaca doa ni dalam khutbah yang pertama ni khatib lah. Khatib dibaca dalam khutbah yang pertama doa ni. Lepas tu wa yastaqbilul qiblah ba'da sadril khutbah, dan menghadap ia akan kiblat. Ni khatib menghadap kiblat. Asal khatib menghadap kepada ahli jemaah. Baik, menghadap kepada ahli jemaah. Daripada itu lepas daripada permulaan khutbah, tengah khutbah lah kita kata. Selepas daripada permulaan khutbah maksud tengah khutbah lah. Tengah khutbah yang kedua. Tu wa yastaqbilu qiblata ba'da sadril khutbati tsaniyah. Lepas tu menghadap kiblat. Jadi dia membelakangkan makmum. Misalnya dia hadap kepada makmum, lepas tu dia pusing kiblat. Tengah khutbah yang kedua. Tu ba'da sadril khutbatil tsaniyah. Selepas daripada permulaan khutbah yang kedua. Cakap kita tengah lah. Tu sadr. Baik. Dia kalau dalam kitab Mughnil Muhtaj dia kata 1/2 khutbah. Dia kata wa huwa nahwu thuluthiha. Maksudnya sekadar 1/3 khutbah. Masuk permulaan sekadar 1/3, dia pun pusing hadap kiblat. Selepas daripada mula. Lepas daripada dimula dari khutbah yang pertama, istighfar. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu selawat kepada Rasul, wasiat dengan takwa. Lepas tu dia pun pusing ke depan. Lepas tu ketika dia pusing ke depan, wa yubalighu fi du'a, mubalaghah pada doa. Bersungguh. Angkat tangan. Biar nampak tiap. Sirran dengan perlahan, wajahran dan jelas. Jelas tapi bukan tepik je lah. Bukan tepik. Nyari. Maksudnya biar didengari oleh makmum. Lepas tu wa yuhawwilu rida'ahu 'inda istiqbalih. Dan dia memaling akan ridaknya. Ridak ni kain yang dipakai di atas ni. Kain yang pakai di atas ni. Memaling akan ridaknya, yasarahu, memaling akan ridaknya 'inda istiqbali, ketika dia berhadap kepada kiblat saat itu. Baik, ketika dia berhadap kiblat, maka dia palingkan ridak dia. Dia paling ridak ni sebab ikut Rasulullah. Rasulullah buat gitu. Balik. Fayaj'alu yaminahu yasarahu wa aksa. Dia jadikan yang sebelah kanan kiri, sebelah kiri kanan. Okey. Ni kita kata ridak. Kita ucap kejap, tunjuk kejap. Dia ridak kita boleh pakai gini. Dan boleh kita pakai 4 segi, kita pakai 4 segi lah. Sebab kita nak ambil atas, bawah, atas, kiri, kanan, kiri. Okey, kita pakai gini ridak kan? Okey, kita pakai gini. Okey. Sakok sini pula. Okey, kita pakai gini untuk khatib. Lepas tu dah nampak. Nampak? Okey, nampak. Okey, ni pakai ridak ginilah. Pakai ridak. Ridak ni adalah kain yang jadi pakai di atas. Ya, kita ada dua. Izar daripada pusat ke bawah, ridak ke atas. Jadi kita nak tengok pakaian dua helai adalah macam orang pakai ihram tu lah. Lebih kurang gitulah. Okay, ni ridak. Okay. Lepas tu kita ada kanan, kita ada kiri. Lepas tu kita ada atas, bawah. Okey. Hak kanan kita tukar kiri. Tukar lagu mana? Buat gini pula. Saat ni kan kanan kiri. Kita tukar. Betul tak gitu? Nanti tengok lah. Sekali lagi kan. Pusing je lah. Pusing je. Okey. Ni kita tak ada ini pula. Cuma kita nak ambil atas bawah kan. Okey, sekali lagi. Kita nak ambil atas bawah atas. Okey, ni kanan, ni kiri. Lepas tu ni atas, ni bawah. Okey, kita pusing. Hak ni kita tak ada ni. Lepas tu hak ni kita tak ada ni, kita pun tak atas. Gitu je lah. Gitu je. Baik, selesai. Buat gini ni hukum dia sunat. Buat gini. Sebab benda sunat, sebab Rasulullah buat gitu. Tu dipanggil buat lagu ni adalah litibah. Kita
berdoa dengan perkataan dan dengan perbuatan kita. Jadi kita buat lagu tu adalah isyarat kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala tukar. Kalau kita tukar daripada kanan ke kiri atau agar Allah Ta'ala tukar daripada kemarau kepada hujan. Baik. Ini benda yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang mana dalam kitab sahih Bukhari ada kitab al-istisqa bab tahwilir rida fil istisqa. Dalam kitab sahih Bukhari ada. Baik. Daripada Abdullah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa fastaqbala al-qiblah wa qalaba ridaahu wa shalla rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada tempat sembahyang, so istisqa minta hujan, hadap kepada kiblat, memalingkan rida, terus sembahyang sebanyak 2 rakaat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya wayan kusuhu 'alal jadid, dan dia membalikkan mengikut kaul yang jadid. Fa yaj'alu a'lahu asfalahu wa aksa. Hak yang atas dia jadi bawah, hak bawah atas. Ini kalau sekali hak 4 segi lah. Kalau hak yang 3 segi dia kena kiri kanan kiri je lah. Tidak boleh nak buat atas bawah, kita nak tak wan ni. Hak 3 segi tu kan. Nak tak wan. Cocok ke datang. Tapi tak ramai-ramai jadi belaka. Pelik-pelik aku jadi mu, jadi gini, ridakmu aku jadi gini. Wa yuhawwilun nasa mithlah, dan sunat memaling oleh manusia seumpama khatib. Baik. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, wa yutraku muhawwalan hatta yanzi'a thiyab, dan dibiarkan rida itu dalam keadaan berpaling sehingga dia mencabut pakaian. Lock itu sampai balik rumah. Kalau jatuh tu dah warna biasa dah. Sampai rumah saat itu bukan cabut tukar daripada asal mula. Tak, biar gitu biar gitu sampai rumah sampai cabut ni rida. Sunat buat lagu tu, bukan wajib, sunat. Baik. Katanya walau tarakal imamul istisqa'a fa'alahu an-nas. Sekiranya pemerintah tidak meninggal, tidak melakukan istisqa, tidak melakukan sembahyang minta hujan, maka ketika itu fa'alahu an-nas, manusia pakat buat lah. Manusia pakat buat sebab manusia buat belaka kan, perlu kepada hujan kan. Kadang-kadang pemerintah ketika rakyat susah, sebagai contoh, bukan kita kata pak kita, kadang-kadang pihak pemerintah ketika rakyat susah dia tidak merasa kesusahan tersebut. Rakyat hak yang ditipu banjir kadang-kadang dia tidak merasa kesusahan tersebut, dia duduk dalam keadaan selesa. Baik, rakyat tak ada air, dia tidak rasa tidak ada air sebab dia ada air semua, maka dia tak buat alas sembahyang istisqa sebab dia tak rasa. Maka kita hak yang perlu kepada air kita buat. Itu maksud walau tarakal imamul istisqa'a fa'alahu an-nas. Nak cerita lagu ni bukanlah ketika pemerintah tinggal sembahyang istisqa maka diwajibkan kepada rakyat kena tinggal belaka, tak boleh buat. Sebab sembahyang istisqa mesti diikatkan dengan pemerintah, bukan begitu. Baik. Katanya walau khataba qabla as-salati jaz. Sekiranya dia berkhutbah sebelum daripada sembahyang, hukum dia adalah harus. Maksudnya boleh dia khutbah selepas daripada sembahyang, boleh khutbah sebelum daripada sembahyang. Kalau khutbah sebelum daripada sembahyang seperti khutbah Jumaat. Gitulah. Okay, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan ke sama? Tak ada. Tak ada, kita berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki kita pada malam ini, iaitu pada seri yang ke-83 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula pada malam esok. Jadi untuk akhirnya dan untuk Ustaz baca doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina
اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alamin. Jadi untuk malam ini marilah sama-sama kita tangguh pertemuan pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa mula mencari tu? Kita biar. Boleh lah tu.